بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat lagi bertemu dalam siri yang ke-20 bagi meneruskan lagi bacaan kitab Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain rahimahullah dalam ilmu usul fiqh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bihi fid dharain amin. Wa min syaratil mufti, Tumarang rahimahullah, dan di antara syarat mufti setelah Imam Al-Haramain menjelaskan kesemua dalil, iaitu dalil-dalil dalam syarak, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Maka di sini Imam Al-Haramain telah meletakkan satu tajuk, iaitu syarat mufti. Dan mufti di sini adalah mujtahid. Seolah-olahnya setelah selesai disebut tentang dalil, maka disebut siapakah yang akan berinteraksi dengan dalil, siapakah yang akan melihat dalil, dan siapakah yang akan menggali ataupun mengambil faedah daripada dalil dari segi istinbat hukum. Dan tidak lain ianya adalah mujtahid lah. Dan kata Imam Al-Haramain, wa min syaratil mufti, dan di antara syarat mufti adalah an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhhaban. Okay. Dan di antara syarat mufti ialah mestilah alim dengan ilmu fiqh. Alim dengan ilmu fiqh, iaitu masalah-masalah ilmu fiqh lah. Dan aslan wa far'an, yakni mengetahui fiqh itu dari segi usulnya, iaitu mengetahui juga ilmu usulul fiqh dan furu' fiqh, furu' fiqh ini ialah ilmu fiqh itu sendirilah. Okey. Dan juga khilafan wa madhhaban, dan mengetahui bahawa dalam fiqh ni ada masalah yang menjadi khilaf di kalangan para mujtahid, dan juga madhaban, maknanya mesti mengetahui madhab para mujtahid. Kerana apa? Bila mengetahui tentang fiqh dari segi khilaf, maka dia akan tahu, bila dia berijtihad, dia akan melihat sama ada ijtihad dia sama ada menyetujui kata ataupun pandangan salah seorang daripada mujtahid ataupun tidak. Dan di sini juga ialah
perlu mengetahui fiqh itu dari segi khilaf yang berlaku, dan juga mestilah juga mengetahui fiqh itu apa yang masalah-masalah yang menjadi ijma' di kalangan mujtahid. Supaya bila ijtihad yang berlaku, yang keluar daripada seorang mujtahid ini tidak bercanggah dengan ijma', kerana ijma' ni tidak boleh dilanggar. Akan disebutkan kemudianlah. Dan mengetahui fiqh yang kita sebut ni dari segi usul, furu', khilaf dan mazhab, iaitu, dan mengetahui juga kaedah qawaid fiqhiyah, iaitu gambaran besar bagi fiqh, yang mana fiqh ini walaupun banyak masalah furu' yang kecil-kecil ni, dia akhirnya boleh dikembalikan kepada beberapa kaedah yang besar, ataupun kaedah yang kaedah yang bercambah daripada kaedah yang lebih besar daripadanya. Contohnya dalam mazhab Syafi'i ini ada seorang ulama yang namanya Al-Qadhi Husain. Dia telah mendengar bahawa ada seorang ulama, seorang alim daripada mazhab Imam Abi Hanifah, iaitu nama dia ialah Abu Tahir Ad-Dabbas. Dia ni telah mengembalikan mazhab Imam Abi Hanifah, maknanya pandangan Imam Abi Hanifah ni, dia telah mengembalikan semuanya kepada beberapa kaedah, iaitu disebutkan sini 17 kaedah. Maknanya mazhab Imam Abu Hanifah tu boleh difahami melalui, ataupun masalah-masalah yang disebut oleh Imam Abu Hanifah tu boleh dikembalikan kepada 17 kaedah. Maka bila Qadhi Husain dengar perkara ni, dia cuba juga untuk buat pada mazhab Imam Syafi'i. Lalu dia mengembalikan pandangan ataupun mazhab Imam Syafi'i ini kepada 4 kaedah, iaitu kaedah pertama ialah al-yaqin la yazalu bisyakki. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan syak. Dan kaedah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibu taysir, dan kesusahan itu ataupun masyaqqah ni tajlibu at-taysir, maknanya dia mengundang kemudahan, at-taysir. Yang ketiga, ad-dararu yuzal, perkara-perkara mudarat ini dihilangkan. Dan kaedah yang keempat, al-adatu muhakkamah, itu adat ini diambil kira lah, diambil pertimbangan. Contohnya dalam masalah haid lah, dilihat berapa minima hari haid dan sebagainya. Kerana tidak ada nas kat situ, maka ia perlu dirujuk kepada kebiasaan wanita, dan ia juga boleh berubah daripada bangsa, jenis bangsa, antara bangsa dengan bangsa itu boleh jadi berbeza juga. Dan ditambah, ada ulama lain dalam mazhab Syafi'i telah menambah kaedah mazhab Syafi'i ini dengan kaedah yang kelima, iaitu kaedah al-umuru bimaqasidiha. Setiap pekerjaan itu adalah dilihat pada niatnya, maqasidnya. Okay. Dan Imam Al-Izz bin Abdul Salam, iaitu salah seorang imam dalam mazhab Syafi'i juga, yang terkenal dengan
yang terkenal dengan ialah maqasid dalam mazhab Imam Syafi'i ni ialah Al-Izz bin Abi Salam. Dia telah mengembalikan fiqh ni kepada uh, uh, kepada masalih dan maknanya kepada mengambil kira masalih dan menolak mafasid. Itu masalah-masalah fiqh yang banyak ni akhirnya kembali kepada dua, sama adanya ia adalah maslahah ataupun sama dia ialah nak menolak mafsadah. Bahkan dia mengatakan bahawa fiqh ni semuanya adalah kembali kepada satu kaedah, iaitu kaedah mengambil kira maslahah, kerana menolak mafsadah itu, keburukan itu adalah salah satu daripada maslahah. Termasuk dalam maslahah ialah menolak mafsadah. Okay. Dan kata Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, dia mengatakan bahawa at-tahqiqu indi annahu in urida bi ruju'il fiqhi ila al-khamsi, maknanya kalaulah dikatakan kalau fiqh ini nak dikembalikan kepada 5 kaedah saja, bita'assufin wa takalluf, dengan cara bersusah payah, maknanya kita maknanya orang panggil takalluf, maknanya berlebih-lebih dalam cuba nak mengembalikan ke semua masalah fiqh ni kepada 5 kaedah saja, maka betul lah boleh dikembalikan kepada 5 kaedah. Tapi kalau masalah-masalah fiqh ni nak dikembalikan kepada kaedah dengan jelas, maknanya tanpa ada takalluf, maka sebenarnya kaedah-kaedah ni sebenarnya lebih daripada 50 kaedah. Bahkan beliau mengatakan bahawa lebih daripada 200 kaedah. Itu kata Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Okay. Kemudian kita telah menyebut kaedah fiqh, qawaid fiqh, dan di sana ada furu'-furu' yang akan, maknanya masalah-masalah yang kecil ni yang mana akan masuk di bawah mana-mana kaedah yang sesuai, dan furu' ini yang dimaksudkan dengan ilmu fiqh tu yang tadi disebutkan fiqh ni adalah li'anna al-murada bil fiqhi al-majmu' wa bimasailihi al-masailu 'ala at-tafsil, maknanya yang dikehendaki dengan makna fiqh tadi ialah keseluruhan fiqh tu, maknanya daripada awal bab bersuci hinggalah bab yang berkaitan dengan hamba. Dan yang dimaksudkan dengan masail al-fiqh, maknanya masalah-masalah fiqh ni ialah masalah fiqh secara tafsil, secara detail. Okay. Okay. Dan bila seorang mujtahid tu, bila dia mengetahui apa yang telah disebutkan tadi, iaitu fiqh dari segi usul, furu', khilaf dan mazhab, maka dia sama ada akan menyetujui pandangan-pandangan ulama lain ataupun dia tidak bercanggah dengan pandangan yang ada. Maknanya dia tidak akan keluar daripada pandangan yang ada. Kerana apa? Apabila ulama pada satu-satu masalah terdapat hanya 2 pandangan contohnya, maka untuk keluar daripada salah satu pandangan iaitu bermakna kita ataupun mujtahid itu akan mengatakan pandangan yang ketiga, dan pandangan yang ketiga ni sebenarnya telah secara tidak langsung sebenarnya telah bercanggah dengan kesepakatan yang ada. Maknanya pandangan yang ada 2 pandangan, tiba-tiba datang mujtahid memberikan pandangan yang ketiga ni, seolah telah melanggarlah apa yang telah ada, iaitu 2 pandangan. Maka ianya dikira sebagai
melanggar kesepakatan yang ada, ataupun boleh dikatakan ijma' yang ada. Maka penting bagi mujtahid itu dia mengetahui bab fiqh itu dari segi mazhab, dan yang mana tempat khilaf dan yang mana tempat ijma', supaya tidak berlaku pelanggaran ataupun mengadakan pandangan ketiga, ihdath qaul salih. Maksudnya ihdath qaul salih ni tidak, dia adalah melanggar ijma'. Maksudnya mengadakan pandangan yang tambahan daripada pandangan yang ada, iaitu ia dikira sebagai seolahnya ulama dalam masalah yang tersebut ada dua pandangan. Maknanya dia sama ada mujtahid itu akan menyetujui salah satu pandangan dan tidak keluar daripada dua pandangan lah. Okay. Kemudian kita tengok lagi wa an yakuna kamil al-alati fil ijtihad. Dan mujtahid ini antara syaratnya perlulah kamil al-alah, apa yang disebut sini sebagai sempurna pada alat untuk berijtihad. Maknanya alat di sini dengan makna al-wasithah, maknanya cukup perantaraan, maknanya antara mujtahid ini dengan ijtihad ada alat, iaitu perantara yang membolehkan mujtahid ini berijtihad, kerana ada ataupun cukup alat. Dan maknanya dengan pengetahuan alat-alat ini, maka barulah boleh seorang mujtahid itu berijtihad. Kemudian arifan, dan mujtahid adalah mengetahui bima yuhtaju ilaihi fi istinbat al-ahkami minan nahwi wal lughah. Okey, maknanya bila disebut kamil al-alah, maknanya cukup alat, itu dari segi menyebut secara ringkas ataupun sebut secara am. Sekarang didetailkan apa itu alat, iaitu mestilah mengetahui apa yang dihajat, yang diperlukan untuk mengistinbat hukum lah. Dan antara ilmu yang disebutkan di sini ialah ilmu nahwu, ilmu lughah, dan pengetahuan tentang ilmu tentang rijal yang meriwayatkan hadis. Itu antaranya. Dan kenapa disebutkan bahasa? Kerana syarak ini adalah diturunkan dalam bahasa Arab, maka untuk memahami syarak ini ialah dengan bahasa Arab. Okay. Dan kita akan tengok kadar setakat mana penguasaan seorang mujtahid ini dalam bahasa ialah wal wajibu ma'rifatuhu min dhalika huwa al-qadru alladhi yafhamu bihi khitab al-arabi wa 'adatahum fil isti'mal. Maknanya yang wajib ialah daripada bahasa ni ialah mengetahui kadar yang mana secukup kadar bagi membolehkan kita memahami percakapan orang Arab pada zaman inilah, pada zaman risalah, iaitu pada zaman penurunan wahyu, dan mengetahui kebiasaan ataupun adat orang Arab dalam menggunakan perkataan, ya, sehingga membolehkan bihaitsu yumayyizu baina sarihil kalam wa zahirihi. Maknanya dalam percakapan Arab ni ada percakapan yang jelas, percakapan yang zahir,
dan ada majaz, dan boleh membezakan antara dalalah al-mutabaqah, dalalah at-tadammun, dan dalalah al-iltizam. Bab dalalat ni kita belum sentuh lagi dalam al-waraqat ni. Ni bab yang akan dibincangkan pada kitab ataupun pada kitab yang lebih tinggi lah. Okay. Dan wala yushtaratu an yakuna mutabahhiran fi hadhihi al-ulum hatta yakuna fi al-lughah kal-Khalil wa fi an-nahwi ka-Sibawayh. Dan tidak disyaratkan bagi ilmu-ilmu yang disebut di antaranya ilmu lughah dan ilmu nahwu ni, tidaklah disyaratkan pada ilmu lughah contohnya untuk menjadi seperti Imam Khalil. Imam Khalil ni adalah syekh kepada Imam Sibawayh, yang mana Imam Sibawayh ni pula, dan tidak disyaratkan pula pada ilmu nahwu untuk menjadi seperti Sibawayh. Bal yakfi ma'rifatuhu li jumalin min kulli ilmin minha wa huwa amrun sahlun fi hadha zaman kama qalahu Ibn Sabbagh fa innal uluma qad duwinat wa jumi'at. Okay, dan dinyatakan di sini cukup mengetahui jumal min kulli ilm, maknanya jumal min ilm, maknanya jumal ini dari segi bahasanya adalah dari segi tidak secara terlampau detail lah. Tapi tidak terlampau detail pun sebenarnya sesuatu yang mungkin berat atau ringan tu mungkin berbeza mengikut kemampuan manusia lah. Dan dinyatakan di sini wahwa amrun sahlun fi hadzal zaman, dan untuk menguasai ilmu-ilmu yang disebutkan ini adalah perkara yang mudah pada zaman ini. Kerana apa? Kerana ilmu-ilmu itu telah dikarang dan dikumpulkan. Maknanya manusia pada zaman yang pada zaman sekarang ni sebenarnya tidak ada masalah untuk, secara logiknya tidak ada masalah untuk menguasai ilmu bahasa dan ilmu nahwu contohnya, kerana ilmu-ilmu tersebut telah dimudahkan dengan apa? Dengan ianya telah ditulis pada satu penulisan yang tersendiri, yang mana semua orang boleh lihat dan boleh menguasainya lah dengan dengan tadarruj yang ma'ruf lah di kalangan ulama lah. Hanya bukan jalan yang direka-reka lah, tapi jalan yang telah diketahui, yang telah dilalui oleh bahkan umat Islam seluruh dunia ni. Maknanya jalan untuk mengetahui ilmu nahwu tu ianya suatu jalan yang telah dilakarkan, yang mana apabila seorang cuba untuk memahami ilmu nahwu dan masuk dengan cara yang betul, maka insya-Allah dia akan boleh menguasai ilmu tersebutlah. Dan ilmu-ilmu yang disebutkan sini adalah sebahagian daripada ilmu yang diperlukan oleh mujtahid. Dalam buku ni dia tak sebut semua sekali lah. Dan kalau tengok antara syarat mujtahid juga perlu mengetahui tentang rijal. Rijal yang dimaksudkan sini adalah perawi hadis lah, para perawi hadis, supaya dapat membezakan yang mana perawi yang diterima dan perawi yang ditolak. Maka dia mengambil perawi yang diterima dalam berhujah, dalam mengambil dalil. Dan disebutkan di sini wa yakfi fil khibrati bihalir ruwah fi zamanina الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. Okay, pada zaman kita sekarang ni, untuk mengetahui keadaan ataupun ahwal ataupun status perawi-perawi hadis ni, kita
apa yang kita nak buat pada zaman sekarang ni ialah kita merujuk kepada apa yang telah disebutkanlah oleh Imam Ahmad. Maknanya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim ni adalah pakarlah dalam ilmu mengenal status perawi-perawi hadis ni, maka kita mengambil kita kita iktimad, kita kita bergantunglah kepada apa yang telah disebutkan oleh para imam hadis yang tadi itulah, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim dan sebagainya, yang setara dengan yang inilah satu tahap lah. Maka dalam ta'dil ataupun tajrih, maknanya dalam memberi hukum kepada perawi itu, maknanya kita bergantung kepada para imam yang disebutkan tadi. Kerana apa? Li ta'adzurihima, maknanya at-ta'dil, at-tajrih pada zaman kita ni sebagian ulama mengatakan mustahil lah. Kerana apa? Kerana kita tidak hidup pada zaman perawi. Maka apa jalan kita untuk mengetahui status perawi-perawi hadis tu? Maka kita tidak bergantung kepada para imam yang hidup pada zaman status perawi hadis ni dibincangkan. Okey, kemudian kita tengok apa lagi yang disebutkan oleh Imam Ramai dalam Syarat Mufti ni. Wa tafsiril ayatil waridati fil ahkam wal akhbaril waridati fiha. Ya, seorang mujtahid ni juga perlu mengetahui tentang tafsir ayat-ayat yang datang pada ayat hukum lah. Dan ayat hukum sebagaimana disebutkan sebagian ulama ada 500 ayat. 500 ayat ni pada takwilan sebagian ulama ialah ayat yang menyatakan hukum secara langsung, iaitu dengan dalalah mutabaqah. Adapun hukum yang diambil dari segi dalalah al-iltizam, maka setiap Quran tu tidak ada yang tidak sunyi daripada memberikan hukum. Maknanya satu Quran tu boleh dikeluarkan daripadanya hukum dengan cara dalalatul iltizam. Dan begitu juga dengan hadis-hadis hukum, disebutkan di sini ada lebih kurang 500 hadis juga. Maknanya 500 hadis yang langsung boleh diambil hukum lah. Okey. Okey, kemudian kita tengok lagi dan pengetahuan semua benda ni ialah fiha liyuwafiqa dhalika fi ijtihadihi ila akhirih wa la yukhalifahu. Wa ma dzakarahu min qawlihi 'arifan min jumlati alat al-ijtihad minha ma'rifatuhu bi qawl rasul ghairi dhalik. Okey, maknanya disyaratkan untuk seorang mujtahid ini mengetahui tafsir ayat yang datang pada hukum hakam dan juga hadis, ialah supaya ijtihad itu bertepatan dengan tafsiran ayat ataupun makna hadis.
supaya tidak terjadi pelanggaran lah, maknanya ijtihad itu terbina di atas tafsir yang betul dan pemahaman hadis yang betul, dan bukannya uh, pemahaman yang lari daripada pemahaman tafsir ataupun pemahaman terhadap hadis. Dan ada beberapa persoalan di sini. Adakah pengetahuan tentang usuluddin ataupun ilmu kalam ni, adakah ianya menjadi syarat bagi mujtahid? Maka disebutkan sini fala yushtaratu ma'rifatuha fil ijtihad kama qalahu al-Imam al-Ghazali wa man wafaqahu. Okey, mengikut Imam Ghazali mengatakan usuluddin tidak dikira sebagai syarat untuk seorang mujtahid. Tapi kata Imam Ar-Rafi'i menakalkan daripada ashab min syurutul ijtihad ma'rifatu usulil aqaid. Okey, maknanya tapi disyaratkan pada seorang mujtahid ini bagaimana yang dinakalkan oleh Ar-Rafi'i daripada ashab, iaitu para fuqaha Syafi'iyah, perlu mengetahui usulul aqaid. Iaitu i'tiqadun jazim, sudah memadai. Wa indi annahu yakfi i'tiqadun jazim wa la yushtaratu ma'rifatuha ala tariqil mutakallimin. Okey, maknanya akidah sebagaimana yang dengan pemahaman ataupun dengan metod ataupun manhaj mutakallimin, adakah menjadi syarat bagi mujtahid memahami akidah itu dengan cara ilmu kalam? Maka ianya tidak disyaratkanlah. Yang pentingnya mengetahui usulul aqaid. Dan antara syarat-syarat lain juga bagi mujtahid ini adalah mengetahui tentang mawaqi' al-ijma', dan mengetahui tentang an-nasikh wal mansukh, maknanya apa yang memansuhkan hukum, dan asbab nuzul, dan juga pengetahuan tentang syarat mutawatir dan syarat ahad dan sebagainya. Dan antara syarat lain juga mengetahui tentang kaifiyatun nazar. Kenapa? Mengetahui cara berfikir. Cara berfikir ni tidak hanya ada pada ilmu mantik. Maknanya ilmu mantik ni memang ilmu menjelaskan cara berfikir yang betul. Maka seorang mujtahid perlu memiliki satu set pemikiran yang betul lah. Maka dia memerlukan ilmu mantik. Tapi timbul persoalan, adakah ulama dulu seperti Imam Syafi'i atau Imam Malik ni mengetahui ilmu mantik? Dan jawapannya adalah istilah-istilah yang ada pada hari ini, ilmu mantik itu tidak disyaratkan pada orang terdahulu tu untuk mengetahui istilah-istilah sekarang ni. Yang penting makna-maknanya. Dan Imam Syafi'i ataupun Imam Malik walaupun tidak mengetahui ilmu mantik sebagaimana diketahui sekarang dengan istilah-istilahnya, tapi kita boleh kata bahawa tidak mungkin Imam Malik, Imam Syafi'i ini tidak ada satu set pemikiran yang betul. Maka kita boleh katakan di sini bahawa mereka ni memahami makna-makna mantik walaupun tidak mengetahui istilah matematik. Sebab istilah ni adalah benda yang terkemudian, maknanya benda yang dibahaskan dan dikumpulkan dalam satu perbahasan yang terkemudian daripada apa yang ada pada zaman mereka. Tak timbullah
Ataupun boleh kita katakan bahawa para ulama dahulu ni bergantung kepada fitrah, maknanya fitrah mereka ni telah menyamai kekuatan ilmu mantiq. Wallahu a'lam. Dan juga disyaratkan pada mujtahid ni juga ialah pengetahuan tentang qiyas dan syarat-syaratnya. Sebab apa? Sebahagian ulama mengatakan, hampir mengatakan bahawa ijtihad, qiyas tu adalah ijtihad. Maka seorang mujtahid perlu mengetahui tentang qiyas dan syarat-syarat. Okey, dan apa yang kita sebut semua ni adalah syarat bagi mujtahid mutlak, iaitu seperti Imam yang empat itulah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhum. Itulah mujtahid mutlak, dan mengikut turutan yang datang selepas mujtahid mutlak ni ialah mujtahid mazhab, yang mana mujtahid yang وهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص إمامه في المسائل. Maknanya seorang mujtahid mazhab ni ialah orang yang boleh takhrij al-wujuh allati yubdiha ala nusus imamih fil masail. Dan turutan seterusnya ialah wa yalihi mujtahidul futya wa huwa al-mutabahhir fi madhhab imamih al-mutamakkinu min tarjih qawlin lahu ala akhar. Itu mujtahid madhab dan mujtahid fatwa ataupun futya. Maknanya sama ada mujtahid mazhab atau mujtahid fatwa, tingkatan tu juga sebenarnya adalah tingkatan yang tinggi, yang wallahu alam kewujudan mereka itu ada atau tidak pada zaman kita sekarang ni. Dan kemudian kata pengarang, wa min syartil mustafti, ini adalah perbahasan tentang al-mustafti, iaitu orang yang meminta fatwa, iaitu muqallid. Dan ini kita akan sambung pada siri-siri yang akan datang insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.